Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: lan yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya pada pagi ini kita dapat bersama bagi bermuzakarah perkara yang berkaitan dengan udhiyah, iaitu yang kita sebut sebagai korban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan program kita pada hari ini dan esok hari, dan mengurniakan kita dapat menyelesaikan pembacaan kita bagi risalah yang ringkas ini, insyaAllah. Ayat Al-Quran daripada surah Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Jadi ayat ini antara dalil bagi masalah korban. Fasalli merujuk kepada sembahyang raya, wanhar merujuk kepada sembelihan yang dilakukan selepas sembahyang raya. Ada sepotong hadis yang berbunyi annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil madinati 10 sinina yudhhi. Ada sepotong hadis yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah selama 10 tahun, dan setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan korban. Dan kata Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, dalil bagi ibadah korban ini pertama ayat Al-Quran, Alkitab, yang kedua As-Sunnah, saya dah sebutkan tadi, yang ketiga adalah ijma'ul ummah. Jadi tiga perkara ini menjadi dalil. Satu perkara yang merupakan faedah tambahan dalam usul, sebenarnya kalaulah sesuatu masalah itu sudah sabit dengan ayat Al-Quran dan hadis, kalau dinyatakan bahawasanya dalilnya ijma', itu dalil tambahan. Ijma' akan menjadi dalil yang mustaqil sekiranya tak ada Al-Quran dan tak ada hadis. Tapi kalau ada, dibawa juga dalil ijma', dibawa juga dalil qiyas, maksudnya itu dipanggil dalil tambahan. Dalil tambahan mengukuhkan lagi perkara tersebut. Dan faedah membawa dalil ijma' untuk menyatakan perkara itu adalah perkara ijma' umat. Sebab kalau kita bawa dalil ayat Al-Quran, kita bawa dalil hadis, dia masih bersifat zanni. Dia masih apa? Bersifat zanni. Maksudnya kalau ada orang yang mengingkari masyru'iyahnya, dia tidak dipanggil orang yang bertentangan dengan ijma'. Kharqun lil ijma'. Kerana al-khariqu lil ijma' ni dosa. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla nusli jahannam. Jadi ayat ini menjadi dalil bahawasanya tak boleh mengeluarkan pandangan yang bertentangan dengan ijma'. Khariqun lil ijma' asin, perbuatan itu salah, berdosa, bukan kufur.
berdosa. Yang kufur adalah munkirun lima ulima min ad-din bil-darurah. Iaitu boleh jadi kufur. Munkirun lima ulima. Munkirun lil ijma' tidak kufur. Tapi munkirun lima ulima min ad-din bil-darurah barulah kufur. Ini diberi tambih dalam kitab Jam'ul Jawami', sebab ada orang dia tersalah menganggap siapa sahaja yang mengingkari ijma' boleh dihukum sebagai kufur. Sebab ada perkara ijma' tetapi dia bukan ma'ulima min ad-din bil-darurah. Contohnya masalah faraid. Masalah faraid, masalah yang asas dalam faraid, bukan semua orang tahu. Dan kalau ada orang ingkar, dia dipanggil salah lah sebab jahil. Benda agama dia tak tahu. Tapi dia tak boleh dipanggil kafir, kan? Sebab itu dalam jawab ini dibahagikan ijma' terbagi kepada dua. Jahid, jahidun lil ijma' ada dua. Yang pertama yang masyhur, yang kedua yang tak masyhur. Yang masyhur ini yang dikategorikan sebagai ma'ulima min ad-din bil-darurah. Yang dimaksudkan dengan ijma' ni aslul masalah, asal masalah, bukan furu' masalah. Furu' masalah korban ni khilaf, kan? Asal masalah iaitu dipanggil aslu masyru'iyatil udhiyah. Asal masalah korban ini ijma'. Ada pecahan masalah pelbagai. Contohnya benda paling asas sekali, apakah hukum korban? Mazhab Hanafi wajib, mazhab Syafi'i sunat muakkad. Asal masalah, adakah ada ibadat yang namanya udhiyah? Ada. Ijma'. Hukum, apakah dia syaratnya? Pelbagai perbezaan mazhab dan arah yang ada di dalamnya. Sebab itu kita mulakan bicara kita hukum ibadah korban. Hukum korban ialah sunat muakkadah dan sunat kifayah. Jadi dalam daurah ini mungkin ada kesilapan fakta ni, kita betulkan waktu daurah. Sebab saya ni tulis kat Facebook je ni, bukan tulis kitab ni. Kita tulis kat Facebook saja waktu tu, tak ada kerja kita tulis. Lepas tu ada orang rajin pergi kumpul kan. Jadi mungkin Nasar Sani akan berlaku semasa muzakarah. Jadi antara hujah mereka yang mengatakan wajib, fasalli li rabbika wanhar, fi'il amr, al-amru lil wujub. Mazhab Hanafi, sembahyang raya wajib. Sembahyang raya wajib. Korban wajib. Sebab ayat Quran fasalli li rabbika wanhar. Ditanggung. Sebenarnya ayat tu umum. Menyembelih binatang bukan sahaja berlaku dalam kondisi udhiyah, dia juga berlaku dalam kondisi yang lain. Bahkan ayat ini kalau diambil makna umumnya, selepas kamu melakukan ibadah, kamu kena ada korban. Ambil makna lebih umum. Maksudnya menggabungkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada manusia. Diambil dengan makna lebih umum. Sebab itu ayat ini dia bukan semata-mata dalil. Dia perlu tafsiran daripada hadis. Jadi hadislah yang memberi isyarat bahawasanya arahan al-amar yang ada dalam ayat Quran ini bukan lil wujub, tetapi dia adalah memberi makna sunat. Tapi sunat muakkad. Kita kena faham satu kaedah, sesuatu perkara yang ada khilaf tentang kewajipannya, maka kedudukan sunatnya adalah tinggi. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, sembahyang raya bukan apakah maratib susunan kedudukan ibadat. Dia punya kaedah asas dia, sembahyang yang disyariatkan berjemaah lebih afdal berbanding sembahyang yang tidak disyariatkan berjemaah, kecuali sembahyang tarawih. Okey. Maksudnya apa? Kecuali sembahyang tarawih itu maksudnya sembahyang rawatib lebih afdal dari sembahyang tarawih. Dia keluar dari kaedah lah. Kecuali kalau ikutnya, kalau kita pakai kaedah sembahyang tarawih berjemaah, maka dia lebih afdal daripada sembahyang rawatib. Dalam masalah tarawih dia kecuali. Benda tu ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Susunannya yang paling utama sembahyang berjemaah, pula yang paling utama sembahyang raya. Sembahyang raya paling utama. Idain.
Dan semayang antara dua semayang raya, yang paling utama semayang raya haji berbanding raya puasa. Kita boleh kaitkan juga masalah takbir raya. Takbir raya ni dia ada takbir mursal, takbir muqayyad. Takbir mursal dalam raya haji sabit dengan kias. Takbir mursal dalam raya puasa dia sabit dengan nas, kias. Sebab itu ulama Syafi'i kata takbir raya puasa yang mursal lebih afdal daripada takbir raya haji. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni hanya ada pada raya haji sahaja. Sebab itu malam raya, lepas maghrib, lepas isyak, subuh, kita takbir lepas semayang kan. Takbir itu sebenarnya takbir mursal, bukan takbir muqayyad. Apa maksud takbir muqayyad? Lepas semayang terus takbir tanpa dimulakan dengan zikir. Sebab itu sebahagian ulama menamakan sebagai bid'ah takbir lepas semayang maghrib malam raya puasa. Sebab malam raya puasa tak ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad hanya raya haji sahaja. Jadi untuk mengeluarkan daripada sebahagian ulama menghukum bid'ah. Jadi cara dia, lepas kita bagi salam semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, malam raya puasa, kita zikir dulu. Zikir dahulu, kemudian baru takbir raya. Untuk tidak menampakkan dia adalah takbir muqayyad. Sebab takbir muqayyad memang sifat lepas salam terus takbir. Takbir muqayyad bagi raya haji lebih afdal daripada takbir mursal, sama ada raya haji atau raya puasa. Lebih afdal. Jadi sebenarnya raya haji lebih afdal daripada raya puasa, tapi lebih meriah raya puasa. Tapi orang Kelantan, orang Kemboja, orang Thailand, dia lebih meraihkan raya haji. Orang Arab sendiri kan, dia guna istilah apa kalau dekat Yaman tu, Idil Awal, Id Thani. Bahkan kalau disebut Id tu, mereka lebih munsarif kepada raya haji berbanding raya puasa. Dan dia punya wajah dia, kenapa raya haji ni lebih afdal? Sebab dia kan ada haji apa lagi kan. Dia, raya haji tu berlaku dalam ayyamul hajj, Ashhuril hajj. Ashhuril hajj adalah bulan yang, tapi sebenarnya Syawal pun Ashhuril hajj. Ashhuril bulan haji juga Syawal kan. Betul tak? Syawal bukan bulan haji. Syawal bulan haji. Cuma raya haji berlaku dalam memang hari haji. Pada hari 10 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 Tashrik, kemudian melontar apa semua. Daripada segi itu, dan dia ada amalan tambahan lagi, iaitu korban yang berlaku juga pada hari raya haji, maka dia lebih afdal. Sebab itu takbir raya haji lebih afdal daripada takbir raya puasa. Semayang raya haji lebih afdal daripada semayang raya puasa. Afdal maksudnya segi pahala, segi ganjaran, kedudukan. Bukan suruh tinggal semayang raya puasa pula. Kemudian kenapa kita nak sebut tadi, mengapa sembahyang raya haji dengan raya puasa ni afdal? Dia duduk atas sekali, dia lebih atas sebelum semayang gerhana bulan, gerhana matahari, martabat seterusnya. Sebabnya kalau tengok dalam kitab fiqh sebut, kerana sembahyang ini ada perselisihan tentang kewajibannya. Kembali pada kaedah saya sebut tadi, sesuatu perkara yang ada ikhtilaf, adakah dia wajib ataupun sunat, dan dalam mazhab kita sunat, dalam mazhab kita kata sunat, maka dia punya sunat dia tak sama dengan perkara yang semua kata sunat, tak sama. Bahkan dihukum sebagai sunat muakkad kerana apa? Lil ikhtilaf fi wujubiha, kan? Kerana ada ikhtilaf pada kewajibannya, dan sudah tentulah perbuatan orang yang melaksanakan korban itu merealisasikan kaedah al-khuruj minal khilafi mustahabbu. Maka hukumnya adalah sunat muakkad. Okey. Sunat muakkad. Satu lagi sunat kifayah. Dia bukan lazim. Sebab tu kena disebut asing. Sunat muakkad dia ada sunat ain, sunat kifayah. Sebab tu dia sunat muakkad dan sunat kifayah. Sunat muakkad melihat daripada segi pahalanya.
afdaliyahnya. Sunat kifayah merujuk kepada istilah tanggungjawab pelaksanaannya. Seperti mana ada fardu kifayah dan fardu ain, maka di sana juga ada sunat kifayah dan sunatul ain. Sunat ain. Dan apakah definisinya? Sama macam fardu kifayah. Sunat kifayah ni maksudnya kalau sebahagian buat, gugurlah tolak tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan sunat daripada yang baki. Gugurlah tuntutan sunat daripada yang baki. Maka disenaraikanlah apakah jenis-jenis sunat kifayah. Dan jawab-jawab. Sunat kifayah contohnya sunat kifayah apa dia? Menjawab memberi salam. Memberi salam. Jawab salam wajib. Memberi salam, contohnya kita satu kumpulan. Satu orang dia bagi salam. Maka dia sudah apa? Sudah melunaskan amalan memberi salam. Maksud yang baki tu tak payah bagi salam dah. Yang baki tu dalam rombongan tadi tak perlu bagi salam. Apa lagi contoh sunat kifayah? Membaca bismillah ketika makan. Ustaz Muaz. Jangan jawab kan, bagi contoh tu. Kerja jawab bagi. InsyaAllah. Kita makan talam. Satu orang baca, sebenarnya kita kata, satu orang baca bismillah, dia menggugurkan tolak. Sebab apa? Bila dia baca, jadi syaitan dah melarikan diri daripada kumpulan tersebut. Dia kena bezakan menggugurkan tolak dengan dapat pahala. Dia tak lazim. Dia tak lazim. Sebab itu, okey, kita fokus kepada sunat kifayah pada perkara seterusnya. Maksud ia adalah sunat muakkad adalah sekiranya seorang itu mempunyai lebihan harta dari keperluan dirinya dan keluarga yang ditanggungnya pada siang hari haji dan malamnya serta hari-hari tasyrik, tapi dia tidak melakukan korban, maka hukumnya adalah makruh. Maksudnya, apakah faedah kita hukum dia sebagai sunat muakkadah? Faedah dia, kalau satu orang ada lebihan, dia ni sama macam zakat fitrah. Cuma zakat fitrah ni wajib, ni sunat. Tapi dia punya kaedah dia sama. Kaedah orang yang dituntut untuk buat korban ni, sekira-kira kalau dia tak buat, hukumnya makruh. Siapa? Iaitu orang yang mempunyai lebihan. Lebihan daripada belanja yang dia perlukan untuk dia dan yang orang yang dia sara ataupun dan binatang sikit. Kalau dia ada binatang nak kena sara pun termasuk sekali. Dia ada lebihan daripada tu. Malam raya haji dan siangnya campur hari tasyrik. Maksudnya 4 hari. Dia belanja untuk 4 hari tu ada dan ada lebih lagi daripada tu. Kalau ada lebih daripada itu lalu dia tak buat korban, hukumnya makruh. Adapun orang yang mana tidak ada lebihan daripada itu, kalau dia tak buat korban, hukumnya tidaklah hukum makruh. Dia tidaklah dituntut dengan sunat muakkad. Faham tak? Okey, kita ambil satu contoh yang lain. Sembahyang jemaah dalam mazhab Syafi'i ada 3 pandangan. Pendapat muktamadnya fardu kifayah. Pendapat yang keduanya sunat muakkad. Kemudian dibahaskan. Dipanggil uzur meninggalkan jemaah. Kan dia ada a'dzarul jemaah sampai berapa puluh disebut dalam tafsirat Sadidah. Uzur jemaah ni dia akan menggugurkan dosa atas qaul sembahyang jemaah fardu kifayah. Dan atas qaul sembahyang jemaah sunat muakkad dia menggugurkan makruh. Nak bagi tahunya bila benda tu sunat muakkad dah kita tinggalkan, dia jadi makruh. Nak beritahu kat sini lah. Maksudnya, bila kita hukum dia sunat muakkadah, orang yang mana dituntut untuk buat, dia tak buat, maka hukumnya makruh. Sebab itu kita kena tahu orang yang dituntut untuk buat secara muakkad korban ni siapa, itu yang disebutkan tadi. Dia mempunyai lebihan. Sebab kaedah sedekah, sebab korban ni dia sedekah. Dia termasuk sedekah min anwa'is sedekah, tapi khas, nau khas. Dia bukan bebas. Kalau ikut asal sedekah ni bebas, nak bagi apa pun boleh. Dia masuk bawah jins sedekah
tetapi nau'un khas, nau' yang khas daripada sedekah. Dia tak boleh kita nak kias. Nak kias macam mana? Bagi duit lah. Itu pun ada sebut. Boleh tak bagi, dia kata bagi orang miskin duit lagi untung daripada bagi daging. Daging dia bukan boleh nak jual balik, bagi duit. Boleh tak dibuat kias macam tu? Tak boleh, kan? Tak boleh. Tak boleh kias dalam masalah macam ni. Sebab memang binatang itu adalah maksud. Binatang tu maksud. Bukan semata-mata menyantuni orang miskin tu maksud. Maksudnya kalau dia bagi sedekah juga dalam bantu orang, dapat pahala sedekah, tapi dia tetap tak akan dapat pahala korban. Jadi dia tak boleh kias. Sebab itu ada pembahasan tentang masalah binatang korban luar negara. Dia besar tapi tak cukup umur. Lembu Australia tak cukup umur, tapi daging dia dengan lembu kita yang cukup umur lagi banyak lagi daging dia. Jadi kalau orang dia jenis fiqhul maqasid ni, yang tidak terpimpin lah yang tidak terpimpin, dia kata maksudnya adalah untuk memberi makan orang miskin. So daging lagi banyak, sudah tentu dia mencapai sasaran objektif ayat dia tu dalam korban. Sedangkan tak, dia dalam korban ni dia ada unsur ta'abbud. Syariat kata unta, lembu, kambing dan adik-beradiknya. So dia punya nau' dia, kita tak boleh ambil selain daripada tu, walaupun rusa lagi mahal bagi kambing. Tak boleh. Sebab dalam ibadat ni, kita faham ibadah dia ada unsur kepatuhan ta'abbud. Bukan hanya kita nak merealisasikan objektif ataupun maqasid. Termasuk maqasid dalam taklif adalah ta'abbud. Termasuk dalam maqasid pensyariatan ialah supaya kamu ada sifat ta'abbud, kan? Sifat patuh kepada syariat. Bukan hanya melihat kepada ruang. Bahkan mematuhi syariat termasuk dalam maqasid. Termasuk maqasid. Apa faedah dia? Faedah melahirkan satu orang sifat hamba, bukan pakai akal je, kan? Itulah maksud paling terbesar dalam persyariatan. Melahirkan satu orang yang mempunyai sifat ubudiyah, kan? Jadi tak boleh kias. Tak boleh kias. Tetap kena cukup umur walaupun daging sikit. Lebih baik daripada daging banyak. Itu kita akan sentuh nanti, masalah syarat-syarat ciri-ciri daging korban. Tapi sebagai satu contoh yang hampir, kita di Masjid Seri Bertalib, untuk pengurusan korban, untuk tengok binatang, akan ada ustaz bersama AJK. Bukan AJK cari sendiri. Jadi Ustaz Muaz lah yang pergi sana sini untuk cari. So berlaku masalah yang memang masih hangat, iaitu kita dapati kambing-kambing import dagingnya besar, dagingnya banyak. Isunya telinga dia. Telinga ni sebab dia tagging. Dia tagging ni banyak kali. Banyak kali. Setiap kali tukar kawasan dia tagging. Buang tagging lama, masuk tagging. Masuk tag. Sampailah cuba tengok, cari. Itu cari tu tak sah. Tak sah. Cari sampai segitiga tu semua tak sah. Tapi harga dia murah dengan pilihan daging yang banyak. Sekarang ni pilihan yang salim, yang sempurna kita ada, yang kecil, tempatan. Jadi bila tempatan ni dia tagging tak ada sangat, sebab dia tak bergerak, kan? Dan sejahtera daripada air. Cuma isunya daging sikit. Harga dia agak mahal. Mahal lah kalau nak di-compare dengan import dengan daging yang banyak, dia jadi mahal. Jadi sekarang ni kita nak buat macam mana? Maka diberi taklimat kepada peserta begini. Kalau nak ambil juga import, untungnya apa? Daging lebih. Ruginya masalah cacat. Kalau nak bagi boleh juga boleh. Taklid mazhab lain. Mazhab Hanafi misalnya. Mazhab Hanafi ada syarat-syaratnya. Boleh. Ataupun qaul dhaif. Tapi dalam masalah korban, kan? Ya ayyuhallazina amanu wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wala astum bi'akhiri lan tughmidu fi. Maksudnya konsep asalnya ialah sempurna walaupun sedikit. Jadi semua peserta bersetuju untuk ambil yang sempurna. Memang cara kita doktrin tu supaya dia ambil yang sempurna.
Maksudnya dia punya ayat tu memang pendoktiran supaya ambil sempurna. Jadi tapi pada perkara ini kena fahamkan peserta. AJK bila dia disuruh uruskan, maksudnya dia kena uruskan berdasarkan cukup syarat. Itu dah maklum. Bila orang suruh cari binatang korban, maksudnya yang cukup syarat. Tak boleh sebut pun yang cukup syarat. Sebab binatang korban maksudnya cukup syarat. Sebab tu dalam wakalah tu tak boleh sebut pun yang cukup syarat. Sebab bila sebut binatang korban maksudnya mestilah cukup syarat. Kalau tak cukup syarat tak dipanggil binatang korban. Dia kena tahu dah. Dan dia tak boleh pandai-pandai, tak apa. Kita ambil juga yang telinga ni taklid mazhab Hanafi. Kalau AJK yang buat korban, dia taklid tak apa. Tengok masalah dia wakil orang lain. Bila dia ke orang lain, dia tak boleh pandai-pandai. Dia perlu memastikan pihak yang muwakil bersetuju. Sebab persetujuan asal cukup syarat. Sekarang ni tak cukup syarat. Untuk mendapatkan persetujuan, perlu sekali lagi. Sebab tu dikumpulkan. Dan ternyata semua peserta tak nak. Semua peserta bersedia untuk daging yang sedikit, tetapi yang sejahtera, yang sempurna. Sebab maksud korban ni dia bukan semata-mata makan daging tu. Dia bukan hari makan daging. Walaupun itu termasuk perkara yang dhiyafatullah kan. Menyempurnakan dahulu, kemudian baru kita cerita daging nak masak apa. Yang sempurna dahulu. Okey? Jadi makruh tadi kan. Makruh sekiranya orang yang mampu lakukan tetapi dia tidak lakukan. Samalah juga saya sebut juga tentang berkaitan dengan akikah. Kita dah sebutlah orang yang menjual akikah ni, dia kena insaf, dia kena jujur. Sebab orang yang kempen dengan dalam radio lah, dia kempen akikah ni, dia nak gambarkan siapa tak buat akikah ni berdosa. Tak boleh cakap macam tu. Dia sunat, cakap sunat. Dia nak cakap berdosa ni supaya orang buat lah. Dia takutkan tak dapat doa anak apa semua. Kita tak perlu nak guna ayat-ayat macam tu untuk kempen, kan? Kalau mazhab dalam bab akikah ni, mazhab Imam Abu Hanifah dia lain sikit. Imam Abu Hanifah secara khusus. Imam Abu Hanifah mengatakan akikah bidah. Bidah. Cuba saya dalam Rahmatullah. Okey, tapi itu bukan muftah bihi lah dalam mazhab Hanafi. Ini khusus Imam Abu Hanifah. Kemudian okey, akikah ni dia dituntut secara kuat daripada wali. Wali itu maksudnya ayah. Pada hari nifas. Apa maksud pada hari nifas? Sekiranya ayah tu mampu pada hari nifas. Nifas mak, masa nifas, masih dalam nifas tu, dia ada kemampuan lebihan. Kalau dia mampu, dia tak buat juga, maka tuntutan tu akan masih ada walaupun sudah berlalu hari nifas. Jadi iktibarnya hari nifas. Dia mampu tak masa hari nifas dengan lebihan wang yang dia boleh beli kambing. Contohnya ayah-ayah kita dulu kan orang miskin, nak beli ayam pun tak mampu, nak cerita kambing apa, kan? Jadi banyaklah orang-orang tua ni tak buat korban. Tak buat korban masa kecil ayah mereka tak mampu. Jadi sebenarnya ayah mereka tu tak ada salah. Tak ada salah. Jangan kita gambarkan ayah kita ni, jadi kita nak tebus dosa ayah kita, kita buat akikah sekarang. Tak boleh buat ayah dia tak betul kan? Ada ayah-ayah yang tak mampu, dia tak ada salah kalau tak buat korban. Kalau sudah melepasi hari nifas, dia punya tuntutan tu dah ringan. Masih ada, dah ringan. Dia hanya mampu lepas hari nifas. Kalau dah sampai baligh anak tu, khalas. Sebenarnya dah tak ada dah tuntutan daripada ayah. Kalau memang sampai ke baligh dia tak ada kemampuan. Cuma anak tu dia boleh buat. Dalam kitab guna perkataan tu je tau. Boleh buat. Jadi kena gambarkan dengan gambar yang baik. Tapi kita bagilah targhib kan, targhib. Targhib tu bagi kelebihan. Bukan datangkan ancaman kan. Bagi kelebihan. Buat juga untuk diri kita. Akikah. Dia nak sebut je ibadat korban ni dia punya tuntutan tu, dia ada kaedah. Dia nak kata orang ni kena buat tak kena buat. Itu poin yang saya nak sebut tu. Ibadat akikah pun dia ada kaedah. Dia nak kata dia ni kena buat tak kena buat. Sama lah haji pun ada, mesti ada lebihan. Zakat fitrah pun ada. Siapa yang kena zakat fitrah, dia mempunyai lebihan
untuk belanja malam raya, siang raya, ada lebih daripada tu, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Kalau ada lebih banyak, semua yang ditanggung dia kena bayar. Kalau lebih sedikit sahaja, sebahagian yang dia tanggung sahaja yang dia wajib tanggung. Begitulah seterusnya. Okey. Maksud ia sunat kifayah. Ini penting. Maksud ia adalah sunat kifayah adalah sekiranya isi rumah lebih dari seorang dan mereka adalah di bawah tanggungan wajib salah seorang dari mereka, maka jika korban dilakukan oleh salah seorang dari mereka yang mukallaf, maka gugur tuntutan dari yang lain dan gugur hukum makruhnya. Okey, syarahannya seterusnya lagi. Contohnya ialah jika isteri sahaja yang melakukan korban, maka gugur tuntutan ke atas suami. Namun kenyataan ini tidak bermakna kesemua isteri rumah akan mendapat pahala. Bahkan orang yang akan mendapat pahala hanyalah pengamal korban sahaja. Sekiranya yang lain mahu mendapat pahala, mereka perlu melakukan sendiri. Okey, sekarang ni cuba tengok contoh. Contoh tu dia tak tally dengan yang atas tu. Saya bagi contoh, contohnya ialah jika isteri. Jadi isteri ni dia bukan menanggung isi rumah kan. Tapi kat atas tu mereka adalah wajib adalah sekiranya isi rumah lebih dari seorang dan mereka adalah di bawah tanggungan wajib salah seorang dari mereka. Dia tadi. Okey, tadi. Dia perkataan tanggungan wajib tu kita nak bahaskan dalam masalah orang duduk rumah bujang. Nanti kat depan tu ada. Jadi adakah dia duduk rumah bujang, masing-masing kerja sendiri, satu orang saja daripada rakan kongsi rumah tu buat korban, kira gugur daripada yang lain? Tidak, dia tak berlaku. Dia sunat kifayah ni, dia berlaku dalam masalah keluarga. Maksudnya dalam isi rumah tu ada satu orang ketua keluarga yang wajib menanggung. Maka kalau salah seorang yang buat, benda sebenarnya di khilaf mazhab Syafi'i, untuk menggugurkan sunat kifayah, adakah mesti ketua keluarga yang buat barulah gugur daripada yang lain, ataupun siapa pun dalam isi rumah tu buat, maka gugur? Jadi kita ambil pandangan yang lebih ringan lah, yang lebih mudah. Sebab tu saya bagi contoh isteri. Isteri ni dia bukan tanggung. Maksudnya kalau isteri buat talak tuntutan korban ataupun sunat kifayah daripada isi rumah tu gugur. Maksudnya daripada suami. Daripada suami lah, anak tak ada. Kalau dia belum balik kan, daripada suami. Ada sebahagian pandangan mazhab Syafi'i, syarat untuk gugurkan dia mesti man alaihi nafaqah yang buat. Kalau orang lain tak, dia man alaihi nafaqah. Kemudian kita ada bagi tambah, maksud kena bezakan, sekali lagi saya ulang, kena bezakan gugur tuntutan dengan dapat pahala. Masalah ni ada 2-3 contoh dalam masalah yang lain. Okey. Satu orang masuk masjid, dia sembahyang qabliyah zuhur. Adakah sembahyang qabliyah zuhur itu sudah dikira tahiyatul masjid? Adakah sudah dikira ataupun tidak? Sembahyang tahiyatul masjid ni dipanggil sunnat ghairu maksudah. Sunnat ghairu maksudah. Apa maksud dia sunnat ghairu maksudah? Dia boleh masuk bawah sembahyang lain. Dia boleh. Jadi kalau begitulah maksudnya, kalau siapa sembahyang qabliyah, dia dikira sudah menggugurkan tuntutan sembahyang tahiyatul masjid. Okey, menggugurkan tuntutan tu ittifaq. Dapat pahala ataupun tak? Dia dapat pahala tak sembahyang tahiyatul masjid? Ada khilaf Imam Ramli dengan Ibn Hajar. Ni khilaf ni dia konsisten dalam masalah lain juga. Contohnya dalam masalah puasa 6 campur dengan puasa qadha, sama. Di sisi Imam Ibn Hajar, untuk dapat pahala dia kena niat tahiyatul masjid sekali. Maksudnya masa takbir saja aku sembahyang qabliyah dan tahiyatul masjid. Kalau dia tak niat, tuntutan tahiyatul masjid sudah terangkat. Maksudnya dia tak perlulah nak sembahyang tahiyatul masjid lepas ni, itu maksud terangkat. Tetapi dia tak dapat pahala khas tahiyatul masjid. Yang kita nak bicarakan ni pahala khas, tak dapat. Imam Ramli kata tak. Walaupun dia tak niat, dua-dua dapat. Talab, maksudnya raf'ul talab berlaku. Husulul ajar khas pun berlaku. Berlaku. Itu yang
Di sana kan ada beza perkataan talak, raf'ul talak dengan husul ajab. So kat sini pun sama. Dalam masalah sunat kifayah, bukan maknanya bila suami buat, isteri akan dapat pahala. Tak. Isteri nak dapat pahala kena buat asyik. Dia menjawab apa yang sekarang diviralkan. Sebenarnya itu masalah lain. Masalah lain. Yang diviralkan ada satu petikan video daripada Indonesia tu. Yang mengatakan banyak kesalahan orang buat. Iaitu apa? Suami buat, betul, isteri pun nak buat juga, anak nak buat je. Tak perlu. Satu rumah satu je. Kan? Tak betul. Tak betul. Bukan tak. Kalau tak perlu tu betul lah. Tak perlu tu maksudnya kalau satu orang buat kira dah gugur. Tapi tak betul. Ayat tak betul tu. Ayat tak betul tu betul tapi dalam mazhab lain. Kan? Yang betul dalam mazhab lain tak ada tuntutan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau isteri nak dapat pahala, kalau kita nak anak tu dapat pahala, kita buat suku, kita buat asing. Maksudnya isteri asing, anak asing, asing. Masalah pahala setiap tubuh kena buat untuk dia dapat pahala khas. Adapun untuk sekadar gugur tuntutan sunat kifayah, maka bas memadai satu orang saja. Mazhab Hanafi pun sama. Mazhab Hanafi kan wajib. Untuk menggugurkan tuntutan wajib tu satu orang buat dah. Dia bukan semua orang kena buat. Mazhab Hanafi sama. Cuma bezanya mazhab Hanafi wajib, kita sunat. Tapi dia punya kaedah pengamalan tu sama. Untuk menggugurkan wajib, untuk menggugurkan tuntutan talak. Untuk pahala, setiap orang kena buat secara bersih untuk dia dapat pahala khas. Pahala zati. Bukan pahala isol sawab kan. Isol sawab balai pula. Sekiranya isi rumah itu seorang saja atau lebih daripada seorang, tapi masing-masing bukan di bawah tanggungan salah seorang mereka, seperti rumah bujang atau rumah kongsi. Rumah kongsi contohnya orang Indonesia kan, sahabat kita suka duduk rumah kongsi. Ni 4 keluarga. Jadi adakah satu keluarga daripada 4 tu buat kira baki khalas? Tak. Dia kena ketua keluarga buat. Ataupun rumah bujang tidak memadai untuk menggugurkan apa tadi, maka tuntutan korban bagi mereka ialah sunat ain, bukan sunat kifayah. Sunat ain lah. Maksudnya tuntutan itu setiap orang secara individu, bukan secara bukal satu keluarga, tapi dia akan jadi pada ketika itu sunat ain yang dituntut secara sunat muakkadah, melakukan korban ke atas setiap isi rumah. Seterusnya, haram melakukan ibadah korban sekiranya sehingga membawa tiada wang untuk membayar nafkah wajib terhadap tanggungan wajib. Dia ni, kalau nak cari dalam kitab, dalam bab korban tak jumpa. Sebab kadang ada orang tanya kita soalan, dia nak exactly teks bagi jawapan. Dia jawapan dia ada himpunan teks. Kemudian kita keluarkan dalam bentuk sirah yang merujuk. Jadi kalau nak cari exactly ibarat macam tu, maksudnya orang tak belajar fiqh lah. Dia tak tahu. Dia bukan macam tu kaedah dia. Dia adalah rumusan daripada beberapa ibarat, kan? Kemudian keluarlah conclusion yang kita sebutkan. Macam baru ni ada orang tanya soalan. Satu orang ni, perempuan dia dye rambut dia. Dia nak taubat. Dye yang jenis menghalang air. Menghalang air. Kalau tak menghalang air, lebih mudah kan menghalang air. So apa dia kena buat untuk taubat? Saya cakap dia nak kena buat apa? Dia kena cukur rambut dia. Dia kena cukur rambut dia. Jadi bila kita sebut cukur rambut, macam orang Black kan, perempuan cukur rambut. Dia kena cukur rambut dia. Itu cara dia. Kalau dia punya dye tu jenis tak menghalang air, dia boleh dye rambut dia dengan warna hitam. Walaupun asalnya dye rambut warna hitam tak boleh. Tetapi cuba tengok elak dia. Elak dia ialah apa? Taghrir, tipu. Tapi sekarang ni perempuan tu memang rambut hitam. Memang rambut dia hitam. Sebab itu kita, masalah dye rambut hitam ni, kalau satu orang tu dia rambut dia putih berpenyakit, zahirnya dia boleh dye juga dengan warna hitam. Dan masalah dye warna hitam mazhab Hanafi kan boleh. Sebab tu orang Hanafi
Biasa tu dai warna hitam. Kan? Betul tak? Masalah. Dia masalah hadis yang Abu Quhafah kan di Tadibus Sawat. Jadi apa yang saya nak sebutkan, jadi kemudian orang tu tanya, ada tak ibarat? Ibarat sebiji jawapan. Dia adalah gabungan. Dia punya cara jawapan tu macam ni. Bila rambutnya ada dai menghalang air, satu orang dia wajib hilangkan sesuatu yang menghalang air untuk mandi junub, mandi haid, mandi perempuan kan. Jadi kalaulah untuk menghilangkan itu hanya dengan cara mencukur rambutnya jadi wajib. Mala yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Mala yatimul wajibul mutlaq. Itu lafaznya. Dalam jawapan jawab mala yatimul wajibul mutlaq illa bi fahuwa wajib. Okey, kemudian mungkin orang akan heran kan? Bukankah perempuan cukur rambut tu haram? Dia dalam mazhab Syafi'i, perempuan cukur rambut makruh ke haram? Wakil haram. Ini dalam Zubat. Dalam Zubat, matan Zubat tulis makruh. Okey, kalaulah kita kata haram, kalaulah kita kata memang haram. Sekarang ni dia bertemu dengan dua tuntutan. Tuntutan mandi wajib, tuntutan tidak cukur rambut. Yang mana lebih berat? Yang mana? Mandi wajib lagi berat. Maksudnya ihtimal akhafid dararain. Kalau kita kata mencukur tu adalah haram. Kan? Maka mudarat mandi dalam keadaan air tak kena, rambut pula tu banyak. Rambut kan boleh tumbuh balik. Bukan suruh potong kepala. Kalau kena potong kepala, tak apa. Kita pilih yang ni. Sebab dia lagi mudarat potong kepala kan. Dan sama macam masalah tattoo. Tattoo ni dia wajib dihilangkan. Kecuali Kecuali kalau menghilangkan tattoo mendatangkan mudarat yang membolehkan tayammum, tak payah hilangkan. Kita pakai. Sebab menghilangkan tu dia akan jadi mudarat yang fahish. Tapi dalam bab ni cukur rambut, malu, tak apa, malu. Anggap itu persembahan daripada Allah. Dulu tak malu kan lah, sekarang malu. Buat je lah. Malu pakai tudung, kan? Kan orang palsu. Tak ada masalah. Benda boleh bincang. Kecuali kalau dia niat nak buka tudung dia. Kan? Tutup kepala pakai tudung. Kan orang palsu. Yang orang palsu yang daripada kain sementara. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Jadi itu maksud saya. Bukan semestinya kita nak dapat sebiji perkataan tu. Dia ada rumusan. Dia adalah apa? Rumusan daripada himpunan-himpunan kenyataan. Jadi samalah juga. Jadi sebenarnya masalah ni macam orang tanya kan. Ada dalil ke yang Ustaz kata poin 32 disunatkan menghadiahkan durian kepada orang yang mengajar fiqh durian. Jadi ada orang tanya, dia kalau orang tak ajar kita fiqh durian pun kita bagi dia durian dapat pahala tak? Tak. Kita bagi orang durian, dia tak ajar, dapat pahala kan? Jadi kalau orang tu ajar, apa yang rumit nak faham? Dia nak cari ibarat kitab. Apa yang tak jumpa kan? Sunat kan? Durian dalam kitab pun tak jumpa. Jadi itu maksudnya, faham? Jadi samalah juga. Dia sebenarnya masalah ni adalah kaedah standard dalam sedekah. Kaedah standard dalam sedekah. Benda ni disebut di hujung bab zakat biasanya. Iaitu dia berdasarkan hadis khairus sadaqah az-zahri ghina. Kan? Nabi kata, sedekah ni as-sadaqatu az-zahri ghina. Sedekah ni dibuat lepas ada lebihan. Apatah lagi kalau dia ni ada tanggungan wajib. Kalau dia seorang tak apa, boleh lagi, dia termasuk dalam ithar. Tapi kalau dia ada tanggungan wajib, dia tak boleh memaksa untuk dia buat juga. Korban kan sunat, nafkah wajib. Mudah je faham. Nafkah wajib, korban sunat. Bila bertembung antara dua ni, sudah tentulah utamakan yang wajib. Maka pada ketika itu kalau dia buat juga korban haram. Dan masalah ni sama dan semua sedekah sunat. Mengutamakan sedekah sunat, dalam masa yang sama ada yang wajib. Dalam masalah nafkah lah. Wajib yang tak boleh ditanggung. Dia wajib dua. Satu wajib yang boleh ditanggung, satu lagi wajib yang tak boleh ditanggung.
Maka kalau wajib yang dia boleh ditangguh, dia boleh, dia tak haram lagi, tak dosa lagi. Faham tak? Contohnya orang tanya kan, dia nak buat korban, yang mana lebih afdal? Korban ataupun bayar hutang? Sudah tentulah bayar hutang afdal. Tapi kalau dia korban juga, dosa tak? Tak dosa. Sebab dia ada masa macam puasa. Faham tak? Dan benda tu dia boleh, sebab nafkah ni dia per hari, per hari. Kalau hari ni dia tak buat, dia dosa. Dia tak berdosa, dia berdosa. Tapi duyun ni kan dia ada waktu yang panjang. Kecuali kalau dia tahulah kalau dia lepas korban tu orang mati, dia jadi berdosa. Dia ada wujud muwassa', wujud apa? Mutaidah. Faham tak? Boleh samakan dengan orang yang dia wajib qada sembahyang maghrib tapi tidak wajib segera, dia pilih untuk sembahyang tarawih tak qada. Tak wajib segera. Memang macam tu. Tak, bukan kias, memang macam tu pun dia. Yang dikatakan wajib segera kalau wajib qada tu fauri. Memang dia punya kaid dia faur. Jadi orang yang mana dia ada tinggal semayang tapi bukan sengaja, dia tertidur ke apa benda ke, kemudian adakah dia boleh semayang sunat? Boleh kan, sebab dia punya qada bukan faur. Qada dia ala tarakhi. Dia faur tu yang menerbitkan hukum tak boleh semayang sunat. Sebab bila faur kena buat waktu tu. Bila kita buat semayang sunat, kita telah tangguhkan dia. Bila tangguh dosa. Macam tu soalan dia. Surah yang tadi, maksudnya ni, yang ni kias sini, bukan sini kias semayang. Apa soalan dia? Tak jelas. Maksudnya adakah boleh dikiaskan ke, ataupun masalah ini seumpama masalah ni? Seumpama. Lain tu. Kalau boleh dikiaskan, maksudnya hukum belum ada. Kan? Sekarang kita dah keluarkan hukum. Maksudnya dia panggil nazir. Masalah ini seperti masalah ini. Benda tu bukan fauri. Bila benda tu bukan faur, jadi dia tak samalah dengan apa? Dia nafkah wajib dia per hari. Untuk hari itulah. Kalau maksud dengan erti kata kalau dia guna korban, dia memang tak ada duit untuk nafkah. Tapi kalau ada lebihan, yelah, itu memang daripada tadi kita dah sebutkan. Jadi nafkah wajib. Benda tu disebut kalau dalam kitab fiqh ni, perihal sedekah. Sedekah secara terang-terangan dengan bersembunyi yang mana afdal, apa semua itu semua ada dalam hujung bab zakat. Akan ada perihal bab kaedah-kaedah bersedekah. Kaedah-kaedah apa? Kaedah-kaedah dalam bersedekah. Maka tadi kan kita dah sebut korban ni termasuk sedekah, maka kaedah tu boleh dimasukkan dalam masalah. Okey. Habis. Kita dah ada berapa sekarang? 10:27. Khalas. Okey, untuk yang kita dah baca ni, nanti kan dia panjang pula soalan. Menggunakan duit orang bawah tanggungan. Tidak boleh menggunakan duit anak untuk korban walaupun dibuat atas nama anak tersebut. Tak boleh. Dalam kitab fiqh dia ada satu bab namanya babul hajar. Okey. Hajar ni maksudnya orang-orang yang tasarrufnya orang lain buat. Dan dia sendiri disekat daripada buat sendiri. Kita ada hamba, kita ada safi, ada majnun, ada sabi. Dan bila masuk dalam masalah sabi, pengurusan harta anak. Masalah pengurusan harta anak ni, wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbar. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim fa'shidu 'alaihim. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'shidu 'alaihim. Jadi wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyam. Ini semua ayat masalah pengurusan safih. Safih ni anak pun dikira safih jugalah. Anak ni kira safih. Ataupun dalam ayat Quran disebut yatama, wa bitalul yatama, bukan maksudnya anak yatim ni. Kan? Maksudnya apa yang belum balik.
hatta idza balagun nikah. Sebab tu dia ambil semua rumusan ayat-ayat tu. Dia satu kaedah. Ayah menguruskan harta anak dengan jalan maslahat dan ghibtah. Itu kaedah dia. Ni kaedah umum. Dalam masalah ayah nak guna ni duit anak ni, harta anak. Ayah wali lah, dia bukan semestinya ayah, waliul mal ni ayah, datuk. Ayah, datuk. Ataupun dia wasi. Dia wasi qayyim, kan? Jadi waliul mal ni ayah, datuk, dia nak tasarruf, maksudnya nak guna harta anak tu mesti konsepnya maslahat dan ghibtah zahir. Apa maksud dia nak tasarruf pada harta anak? Contohnya dia nak jual harta anak, boleh tak? Anak ada tanah, dia nak jual, boleh tak? Ataupun ada duit anak, dia nak guna duit tu nak beli sesuatu, boleh ataupun tidak? Kaedahnya maslahat dan ghibtah zahir sahaja. Tak boleh suka hati. Kalau ayah pakai duit sendiri, tak boleh sebenarnya. Saya ada tulis perkara tu. Tak boleh guna duit raya anak untuk ayah punya peribadi. Tapi kalau untuk guna anak tu punya yuran sekolah, boleh, kan? Sebab memang dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya belanja pelajaran nafkah anak, bukan nafkah ayah. Jadi kalau ayah tu tak ada, dia boleh guna tanpa rasa bersalah duit raya anak dia untuk bayarkan yuran pelajaran, untuk beli pampers, untuk beli susu, dan dia tak perlu ganti. Dia tak perlu nak maslahat, kalau ada maslahat. Adalah, maksudnya di situ dia perlu buat pertimbangan. Macam ada orang tanya dia nak beli katil untuk bilik anak dia. Jadi saya tanya siapa? Syaitan. Begitulah kaedah. Jadi dia perlu timbang-timbangkan. Sebab itu, fa idza dafa'tum ilaihim amwalun fa ashhidu alaihim. Kenapa? Semasa kamu serahkan harta anak, maka datangkan satu orang saksi. Ayah tu kan jaga harta anak tu masa kecil. Bila dah besar, Quran kata, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwal. Bila kamu dah rasa dia dah rasyid, maksudnya baligh, muslihan lidinihi wa malihi, maka serahkan. Tapi masa serahkan saksi, supaya nanti anak tu tak ingkar. Anak tu kata, harta saya yang ayah pegang tu dia tak bagi lagi. Kita ada saksi. Bahkan dia ada masail dalam fiqh, anak tu dia buat pendakwaan terhadap ayahnya telah menggunakan harta dia masa dia belum baligh secara tidak sah. Itu dia ada masail bila masalah tu dibawa ke mahkamah macam mana dan seumpamanya. Okey. Jadi antara perkara yang tidak menepati tuntutan maslahat, menggunakan harta anak untuk buat benda sunat. Tak boleh. Dia tak boleh ambil harta anak tu sedekah, tak boleh. Dan termasuk dari korban. Jadi korban ini tak termasuk perkara yang mana tuntut. Ia kan sunat. Sunat. Maka membelanja harta anak itu untuk buat korban tak boleh. Samalah juga. Baru ni kita ada buat muzakarah modul umrah kanak-kanak. Jadi masa dengan Dr. Lokman kan, dengan masa tu Ustaz Daud dah ada lagi, tak ingat dia dah balik ke belum. Tapi ada lah Ustaz Daud Cik Ngam pun ada. Jadi permasalahan tentang anak dia nak pergi umrah. Bukan anak nak pergi umrah, ayah nak bawa anak pergi umrah. Boleh tak guna duit anak? Boleh tak guna duit anak? Sebab dia kata ni untuk anak kan. Boleh, adakah boleh menggunakan duit anak? Jawapannya tak boleh, kan? Jawapannya tak boleh. Sebab perkara ini dibahaskan tentang masalah nafkah. Maksudnya apa? Bila dia bawa pergi musafir, dia akan ada nafkah tambahan. Asal belanja budak tu, sekala duduk kat tempatan, belanja makan je. Tak ada belanja musafir, tak ada belanja hotel. Tapi sekarang ni bila dia pergi umrah, benda tu kan ada belanja tambahan. Benda dan umrah tu untuk budak tu sunat lah, bukan wajib. Boleh tak? Ni untuk anak yang belum baligh. Boleh ataupun tidak dia menggunakan duit anak? Jawapannya tak boleh. Dia kata anak tu setuju, anak tu terwujud nak pergi Mekah. Anak dah izin. Dia dipanggil idnus sabil la yazih. Idin sabil la yu'tabar. Wujudu kal adam. Kan? Idin sabil dia kira tak ada. Jadi kalau ayah, jadi itu antara panduan umrah kanak-kanak, pastikan jangan guna duit budak. Duit ayah. Kalau dalam mayit. Ha? Dalam mayit pun
Dah balik syarat dia. Izin balik sahaja yang muktabar. Izin sabi maksudnya belum balik. Maka izin mereka tidak muktabar. Dalam masalah nak guna dia kena izin. Izin dia tak muktabar. Bila izin tak muktabar, kira izin tak ada. Jadi akan masuk dalam kategori menggunakan tanpa izin. So, dalam masalah korban, oleh kerana korban ini adalah benda yang tatawwu, maka dan budak tu pun bukan mukallaf lagi. Jadi kita pula guna duit dia, maka tak boleh. Kalau Dia tobek masalah. maslahah itu dia contohnya kan, dia satu perkataan ribtah kan, ribtah zahirah kan, ribtah zahirah kan. Ribtah ni misalnya ada untung, dia tak ada rabat. Contohnya sekarang ni ada tanah kan, ada orang nak beli tanah ni, nama anak dia mungkin waris dari mak dia kan, mak dia meninggal, atau ada orang bagi anak tu dapat hadiah tanah, contoh kan. Sekarang ni ayah nak jual tanah, ada pembeli nak beli dengan harga yang bagus kan. Kalau buat jadi di situ dia perlu kebijaksanaan ayah lah, untuk mengukur bahawasanya di situ ribtahnya, simpan tanah tu ribtah ke atau jual tanah tu ribtah. Jadi kalau jual, dia punya harga yang diberikan tu payah nak dapat ni kan. Maka pada ketika itu jual itu adalah ribtah. Sebab itu mentafsirkan ribtah itu dia terdedah kepada pendawaan. Terdedah. Nanti bila anak tu dewasa, dia tahu ayah dia telah menjual tanpa ribtah, boleh. Maka kat situ akan dibahaskan adakah dia itu sebenarnya telah mencapai piawaian ribtah atau tak. Sebab dia kan bukan mahkamah yang putuskan, ayah tu yang putuskan. Jadi ayah itu dia kena buat ukuran. Ribtah ni maksudnya ada untung lebih lah, dia tidak ada rabat. Antara contoh penjualan juga ulama bagi contoh, harta tu kalau kita simpan bahaya. Dia bawa dalam masalah, dia panggil apa? Masalah, dia guna apa selalunya kataan tu? Ada serangan, apa biasa? Ada nahab, ada nahab, ayamul harb. Kalau kita pergi simpan harta tu, takut nanti penyamun komunis datang ambil, dah apa pun tak ada. Jadi kita pindah milik kat orang lain. Orang lain beli, dia jaga. Kita paling kurang ada harta yang boleh disimpan. Itu pun contoh yang diberikan dalam kitab. Jadi pertimbangan tu, dia memerlukan wali yang bijaksana. Dan dia terdedah kepada, benda tu kan bersifat subjektif juga. Tapi kalau benda yang melibatkan nombor, itu jelas lah. Contohnya, tanah tu harga standard, siling dia berapa, pergi jual lagi bawah, itu jelas lah. Dia tidak mencapai paras ribtah sebab rugi. Jual tu rugi kan, pay simpan daripada jual. Itu jelas kita boleh hukum dia tidak mencapai sebagai ribtah. Ribtah ni bukan hanya persoalan untung rugi saja, tapi juga ada masalah tadi, masalah keselamatan dan seumpamanya. Okey, menggunakan duit orang bawah tanggungan. Okey, dah sebut dah. Nombor 1, disunatkan bagi bapa yang mampu untuk melakukan korban bagi anaknya menggunakan harta bapa sendiri. Anak memperolehi korban dan bapa pula memperolehi pahala hibah pemberian. Kalau nak buat juga untuk nama anak, kita ayah bagilah. Ayah bagi hibah. Contoh RM700 kan, yang ni dibagi sebagai anak, untuk anak. Jadi bahagian tu jadi bahagian anak, dan anak akan dapat pahala dan ayah akan dapat pahala sebab apa? Dia memperuntukkan ataupun menghibah duit tersebut kepada anaknya. Ada soalan yang saya ditanya tahun lepas 2-3 kali tak? Masalah buat korban untuk anak. Bukan duit anak ni. Duit ayah. Kan biasa ayah buat kan untuk dia bagi nama anak ni. Jadi ada yang mengatakan tak boleh. Ada yang mengatakan tak boleh. Saya tak ingat apa alasan yang mengatakan tak boleh. Alasannya budak tu belum mukallaf. Dan macam mana dia punya? Dia bukan daripada harta dia, sebab usaha dia. Usaha budak tu. Bukan. Maksudnya ayah tu buat korban atas nama anak. Macam ni tak boleh. Dia macam soalan macam tak ada usaha, tiba-tiba dapat pahala korban.
Itu janganlah tikai Allah yang bagi pahala. Dan bukan point tu, dia ada point lain. Ada segi teknikal, saya tak ingat. Tapi saya jawab macam ni lah. Jawapan dia, yang tak boleh tu kalau pakai harta anak, kalau pakai, benda tu ada ibarat lah. Benda tu ada ibarat dalam kitab, bahawasanya boleh untuk melakukan korban bagi pihak anak. Sebab itu ialah yang lembu kerajaan negeri yang diberikan. Lepas tu nak minta nama asnaf lah. Adalah sebahagian KJK tu mana boleh, dia tak mampu pun. Kenapa nak masuk nama asnaf kan? Kerajaan negeri suruh masukkan nama asnaf. Dan dia ada sebahagian ni katakan senang-senang kan, dia tu dia dapat pahala korban. Itu dia punya. Itu pula. Kalau ada macam bapa dengan anak lah. Bapak Mungkin dia punya isu sama macam zakat untuk anak yang dah balik izin. Dia kata okey, kita korbankan atas nama anak. Dia kata izin dia. Izin ni izin suami lah. tu balik dah. Kejarannya. Dia kat untuk benda tu, bukankah zakat fitrah dibezakan sobi dengan balik? Kan boleh bayar zakat fitrah bagi sobi menggunakan harta ayah, boleh. Sebab dalam isu ni tak perlu izin, sebab dia sendiri adalah pengurus anak tu. Dia punya kehendak itulah izin. Ada satu point nanti kalau saya ingat. Point tu nampak macam makul. Tapi nanti kita bahas. Yang itu ada permasalahan. Semalam kita ada bincang tentang masalah orang bagi lembu untuk masjid. Dia punya lafaz dia bagi untuk masjid macam tu. Untuk korban. Masjid tu yang buat korban. Contoh. Ataupun tentukan nama asnaf. Jadi boleh ke masjid buat korban? Masjid tu orang ke? Masjid tu orang ke? Ke dia entiti? Tapi dalam perkiraan potong sekarang, dia memang disuruh memilih asnaf daripada qaryah tu lah. Dia dalam ada filmnya ni. Memang Memilih dia asnaf. masjid, tapi dia Memilih asnaf, itu cara dia. Tapi kita nak tahu juga binatang korban tu datang dari mana? Duit apa? duit kerajaan negeri MBI. Duit kerajaan negeri. Duit Okay. pejabat Dia tak boleh bagi duit zakat. Tanya tu, duit mana? Duit zakat ke? Duit kalau duit zakat, duit kerajaan negeri. Itu ada perbahasan. Dia ada satu perbahasan. Baitul Mal menaja binatang korban. Benda tu memang ada ibarat dalam kitab, tapi kefahaman dia agak berbeza. Nanti kita kalau sampai tempatnya kita akan bahas. Okey. Tampil orang-orang tabungan. Dia ada istilah kita kata kadang-kadang kita pinjam dia anak. Untuk istilah pinjam dia anak. Ganti balik. Boleh tak anak tu jadi main? Dia berdasarkan masalah ni. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ada satu masalah dalam bab ni. Satu orang yang dia menguruskan harta anaknya. Yang kita kata sehingga memang ada ibarat. Sehingga dia tidak ada kesempatan untuk dapatkan kasab. Maka dia boleh ambil daripada harta anak itu tanpa perlu bayar balik. Ini tak perlu bayar balik. Tanpa dia perlu bayar balik. Berdasarkan ni, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf syarat dia. Jangan lebih-lebih. Sekadar keperluan untuk survival kehidupan, lebih daripada itu tak boleh, dan dia boleh ambil tanpa perlu dia qada. Adapun kalau dia ini ada lebihan, dia nak guna untuk peribadi, pinjam, itu saya tak jumpa lagi lah. Tapi insyaAllah dia ambil, nanti dia minta maaf kan. Anak dia pun tak tutup akhirat. Ayah kan? Betul ni kadang dia nak bayar duit orang. Pinjam dia nak siap. Pinjam ni. Cuma dia kata balik duit pinjam tu adakah boleh dia bagi pinjam? Ataupun tak sah pinjam. Dia curi. Dia boleh insyaAllah kalau ganti balik. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Jadi kau buat. Banyak jadi korang.
Korban untuk si mati. Korban atas nama orang mati tidak sah. Masalah ni itu kita baca dalam Mughni Muhtaj. Dalam matan Minhaj tulis tak ada khilaf. Maksudnya kalau nak buat korban untuk orang yang telah meninggal dunia, pukul berapa? 10.45. Kita rehat pukul 11. Korban untuk si mati dengan buat umrah untuk si mati, dia sama. Dia sama sebab apa? Dia kena faham betul-betul benda ni. Tapi benda ni ada khilaf juga. Kalau nak faham masalah ni, kena faham satu perkara. Korban ibadat. Okey, haji ibadat, umrah ibadat. Ibadat wa innamal amalu binniyat, kena ada niat. Okey. Sekarang ni kita nak buat korban untuk si mati. Dalam mazhab Syafi'i hanya sah kalau dia wasiatkan. Jadi dia punya wasiat itu mewakili izin untuk dilakukan bagi pihaknya selepas mati, maka dia dikira sebagai niat. Sama. Dalam mazhab Syafi'i, umrah, kita nak buat umrah sunat, bukan umrah wajib. Umrah wajib boleh tanpa izin. Umrah sunat, adakah boleh dibuat untuk si mati? Tak boleh, kecuali kalau diwasiat. Ada khilaf. Mazhab Syafi'i ada juga yang kata boleh. Sebab dia melihat daripada sudut benda tu adalah tabarruk, bir. Jadi maknanya si mati pun dia gembira, syukur dalam kubur sebab ada orang tolong buat. Apa buat je, aku tak izin pun tak apa. Dia macam tu. Dia melihat di sudut tu, benda tu kira, benda tabarruk ni kira ringan. Dia melihat di sudut tu. Tapi kalau berdasarkan kaedah, dia konsisten sebenarnya. Mensyaratkan wasiat tu sebenarnya dia konsisten dengan kaedah. Bahawasanya dia ibadat perlu niat. Malas. Kalau dia tak wasiat, kira tak ada niat. Dia lebih konsisten, sebab itu dia jadi rajih berbanding yang mengatakan tak perlu wasiat pun boleh. Dia akan jadi keluar daripada kaedah norma biasa. Tapi boleh lah siapa nak amalkan. Dia contohnya dia nak buat untuk ayah dia umrah. Tak apa, saya nak pakai pendapat yang kata boleh. Malas. Tak apa. Tapi masa kita terangkan ke orangnya, kita kata boleh, insyaAllah. Nak dapatkan badan kan? Boleh, dapatkan badan. Itu kena betul-betul terangkan. Dia mazhab Syafi'i kena ada wasiat dulu. Tapi ada juga ulama' yang mengatakan boleh. Dia terpulang kepada Tuhan. Tapi bagus ni buatlah. Boleh, kena ikut boleh. Mazhab Syafi'i pun ada kan? Syafi'i itu yang kita baca masa kita buat daurah mutawif tu, kenyataan daripada guru kepada Syekh Nawawi Bantani dalam Nihayatul Zain ada qaul masalah buat bagi pihak orang yang mati. Ni masalah umrah, korban. So dalam Mughni Muhtaj pun ada bawa pandangan yang mengatakan boleh. Sama, dia punya konsep dia sebab apa boleh sama. Benda ni tabarruk, so kita boleh buat untuk orang yang mati. Yang saya terangkan ni muktamad mazhab Syafi'i secara jelas, kecuali kalau diwasiatkan. Boleh dirujuk kitab Minhaj. Adapun jika korban dilakukan atas nama kita dan diniatkan kongsi pahalanya untuk si mati, maka hukumnya adalah harus. Ini yang kita selalu bagi solusi. Okey, si matinya ayahnya tak ada wasiat. Dia boleh buat gini, korban tu dia punya, nama dia. Tetapi dia melakukan isalul thawab. Isalul thawab kepada ayahnya, kepada ibunya. Dia isalul thawab ni untuk orang mati pun boleh, untuk orang hidup pun boleh. Itu dia punya. Kalau nak konsisten atas mazhab Syafi'i, itulah cara dia. Iaitu dia kena bezakan korban atas nama si mati, korban atas nama kita, tapi kita doakan pahala untuk si mati. Yang pertama tak boleh, yang kedua boleh. Jadi gunakanlah cara yang kedua, iaitu niatkan pahala untuk si mati. Sama juga masalah umrah. Satu orang dia buat umrah untuk ayah dia. Ayah dia tak pernah wasiat. Dia buat, dia punya umrah, tapi pahalanya, kalau ada pahala, tak payah cakap kalau ada pahala. Semoga pahalanya, kita harap ada pahala lah, didoakan kepada si fulan. Jadi dia kembali kepada masalah isolasi sawab pula. Berkaitan wasiat tu kan, boleh ke dia kena cakap ayah wasiatkan tu, kalau ayah dia cakap nanti kalau aku meninggal kau buatlah benda baik ke, dia cukup Benda baik. maknanya kau buatlah apa-apa untuk makan aku kat sana, contohlah. Sudah memadai itu bikin wasiat. Dia buat dengan lapas umum.
pun sambil sembang-sembang ke dia kena ada majlis. Oh, majlis. Dia itu kena kembali kepada bab wasiat. Bab wasiat, dia wasiat, wakaf, nazar, sumpah, ini semua jenis masalah fiqh, talak, rujuk semua lah. Dia bagi masalah yang ada kaitan dengan perkataan. Dia niat tak boleh. Sebab tu bila kita bahaskan masalah tu, kita kena tengok apa lafaz yang disebut untuk jadi sah tak sah. Sebab dia memang iktibarnya lafaz. Okey. Nazar, contoh kan? Ada orang tanya, kalau aku apa soalan semalam? Sempurna Covid kot. Dia niat nak kambing. Niat dia berniat bernazar kambing. Macam tu lafaznya. Jadi tak nazar tak jadi. Nazar perlu lafazkan. Kalau niat tak jadi. Sebab dia adalah amal qaul, nazar. Dia nazar ni, kalau satu orang dia nazar dalam semayang sah. Semayang dia tak batal. Satu orang dia nazar dalam semayang. Semayang dia batal tak? Dia lafaz ni tak batal. Satu orang bebaskan hamba kan dalam semayang. Lafaz ni, aku bebaskan. Semayang dia tak batal. Tak batal. Dalam kita ada Fatimah Dromiyah ke semua. Tak batal. Dia kenapa tak batal? Bukankah dia bercakap? Jadi yang tak boleh dalam semayang ialah kalamun nas. Adapun nazar dia adalah lafaz kalam ibadat dia bagi. Lafaz qurbah dia bagi. Alfazul qurbah. Boleh. Jadi sebenarnya benda tu khilaf juga mazhab Syafi'i, bukan semua kata tak batal. Biar dalam matan dia masukkan masalah tu sebagai yang muktamad, iaitu wakaf pun termasuk. Wakaf, nazar, bebaskan hamba. Kalau dia buat dalam semayang, dia termasuk alfazul qurbah. Yang Nabi larang ialah la yaslu biha syai'un min kalamin nas. Semayang ini dia adalah zikir, dia adalah tilawat kan. Maka la yaslu biha syai'un min kalamin nas, maka tidak dikira nazar, wakaf dan sebagainya, dia termasuk dalam bab zikir, iaitu dia adalah ibadat kepada Allah. Itu yang ditaujihkan oleh ulama Syafi'i untuk mengatakan tidak membatalkan semayang. Okey, jadi pukul 11 beritahu boleh diniatkan pahala. Tidak sah korban bagi pihak. Kembali kepada wasiat tadi. Jadi wasiat ni, kita ada satu masalah dipanggil hamba mudabbar. Hamba mudabbar ni apa? Hamba yang mana satu orang tuan, dia bebaskan selepas kematian. Dia kata lepas aku mati, kau merdeka. Mudabbar maksudnya dubur. Dubur maksudnya dubura hayati. Belakang hidupnya, maksudnya mati. Dengan hamba mudabbar. Jadi untuk wasiat, kalau tak silap saya, dia hanya memadai mengatakan buat selepas kematianku, maka perkara itu dikira sebagai wasiat. Tidak semestinya menggunakan lafaz wasiat. Tapi benda tu bila dirujuk lepas mati, maksudnya itulah wasiat. Sebab wasiat sifatnya adalah sesuatu akad. Wasiat ni adalah akad yang ada ijab dan kabul. Tapi dia punya syarat kabul mesti lepas mati. Syarat kabul dia sah mesti lepas mati. Contohnya kalau satu orang tu dia ada wasiat untuk bagi. Dia kalau orang tu dia kabul waktu hidup dia kira belum valid. Maksudnya kalau dia tarik balik wasiat tu boleh. Lepas dia mati, orang tu dah terima, dah tak boleh lah waris kata kami nak, tak boleh. Waris tak ada kuasa. Tapi pemberi wasiat, contohnya dia wasiatkan harta kan. Dia contoh nak bagi kat madrasah, dia kata kalau saya mati saya bagi. Dia boleh tarik balik selagi mana dia masih hidup. Kalau dia dah mati, kalau pihak sebelah sana mengetahui wasiat itu wujud dan dia orang telah terima, maka dia telah lazim. So bila lazim sudah tidak boleh ditarik balik. Adapun dalam bab ni zahirnya dia perlu, saya tak pernah jumpa ibarat lah, tapi zahirnya dia perlu berwasiat secara khas. Khas maksudnya lafaznya korban ataupun umrah ataupun haji. Adapun pakai peguam itu sudah pasti tak syarat. Ustaz Zuri tanya, dia perlu buat rasmi ke?
ada tanda tangan, ada rubber stamp ke, tak perlu. Itu memang pastilah tak perlu. Dia memang wasiat dia lafaz. Dia lafaz jadi wasiat. Tapi dia boleh tarik balik wasiat dia. Kan? Dia wasiat ni macam dia wasiat ni sebenarnya hibah. Kalau wasiat jenis beri lah, dia adalah hibah. Cuma bezanya ulama kata kalau hibah selepas mati namanya wasiat. Sebab tu kalau orang tu kata saya bagi rumah ini untuk kamu selepas saya mati, dia jadi wasiat. Faham? Sebab hibah dengan dikaitkan selepas mati, itulah konsep wasiat. Walaupun dia tidak melafazkan dengan lafaz wasiat. Okey, tidak sah korban bagi pihak orang yang hidup melainkan setelah mendapat keizinan daripadanya. Samalah. Orang hidup lagi lah. Orang yang hidup. Boleh tak buat? Boleh. Tetapi mendapat keizinan daripadanya. Mendapat keizinan daripadanya. Halas. Syarat ibadah korban. Korban bagi pihak orang yang hidup ni ada nama dia lah. Dia. Bukan isolasi. Melainkan setelah mendapat keizinan daripadanya. Jelaslah. Sebab apa dapat keizinan macam tadi. Dia adalah ibadat. Sentuhan tubuh. Dia tak boleh surprise. Surprise. Apa nanti tiba datang je berdaging korban. Ni kau punya ni. Jadi ada satu orang tulis kat Facebook. Dalam part ni tak boleh surprise. Bagi tahu dulu. Tak jadi. Tiba-tiba je dapat ada surprise ni. Sama macam kita ingatkan dalam bab masalah zakat fitrah. Oh dia saja nak buat surprise kawan-kawan dia. Tahun ni kita bayarkan. Settle. Dia nak bagi surprise. Tunjuk receipt je. Ni. Dah tak payah bayar lah, aku dah settle. Tak jadi. Surprise tu tak jadi. Sebab apa? Kalau dia nak bayar zakat fitrah untuk orang lain, dia perlu izin orang tu. Dia kembali kepada masalah tadi. Benda tu adalah ibadat. Kalau dia tak ada niat, mana kita boleh niat untuk dia? Tak sah. Kecuali kalau kita dapat wakil niat, itu dah jadi balai pula. Korban nanti kan tak ada masalah. Wakalah dalam niat. Kita buat tanpa ada dapat wakil, kita pergi niat. Jadi apa kita? Siapa kita untuk kita boleh menjadi wakil? Niat tu. Bagi pihak orang lain tanpa tuan tubuh. Jadi dia akan jadi ibadat tu berlaku tanpa ada niat. So bila tak ada niat tak sah. Dia jadi apa? Sedekah. Khalas. Kepada orang tu pun tak jadi, kepada tuan pun tak jadi. Dulu tak jadi. Sebab dia tak niat untuk diri dia, dia niat untuk orang lain. Jadi untuk orang lain tak jadi. Sebab orang tu tak izin. Untuk dia kok kata tak jadi untuk orang lain, jadi untuk dia pula. Tak jadi juga. Sebab dia tak ada niat untuk dia, so jadi sedekah biasa. Tak ada rugi apa, sedekah boleh makan, bukan haram pun. Dapatlah juga pahala sedekah kan, dia bagi dia korban. Cuma tak dapatlah pahala khas, sebab dia pahala sedekah biasa dengan pahala korban. Sudah tentulah pahala korban ni lebih tinggi, dia ada pahala khas berbanding sedekah yang biasa. Yang itulah yang dia tak dapat. Bukan maknanya langsung tak ada apa-apa ganjaran ataupun faedah daripada amalan tersebut. Dia hanya kita kata jadi sedekah biasa. Dia jadi bahaya kalau kita uruskan orang lain. Kalau dia jadi sedekah biasa, jadi risiko lah. Betul tak? Sebab dia wakilkan kita untuk buat korban. Kita buat dia jadi sedekah biasa. Di situ dia punya masalah. Ada orang tanya soalan, siapa tanya? Tanya dalam grup. Sengku. Menarik kan tu untuk masalah ni. NGO tu kita bagi tahu kat dia untuk buat akikah atas nama anak lah. Dia pergi sebut nama ayah. Dan dah sembelih pun. Jadi macam mana? Dia yelah, kadang-kadang dia bagi nama peserta. Tapi bukan akikah untuk peserta tu. Dia akikah untuk anak dia lah. Anak dia. Anak yang tertentu. Tapi orang yang sembelih tu dia niat untuk ayah. Jadi macam mana? Jadi ada beberapa masalah. Pertama, akikah tu jadi ke tak jadi? Kalau ayah tu memang belum buat akikah, jadi lah untuk ayah. Ayah tu belum buat akikah. Tetapi dia tak jadi juga. Dia masalah wakalah.
dia wakilkan untuk niat untuk anak, kita pergi niat untuk ayah. Jadi kita dah buat luar daripada bidang kuasa. Kita tak ada kuasa langsung untuk niat untuk orang. Kita hanya boleh buat dalam lingkungan bidang kuasa. Dia memberi kuasa untuk niat anak, kita pergi niat ayah. So niat ayah tu ada tak bidang kuasa kita? Tak ada. So kira tak ada? Tak ada. So akikah tu tak jadi. Tapi kita kena tengok dulu. Dia niat ni tak semestinya tukang sembelih niat. Kan, contohlah, saya bagi contoh. Dia niat beli kambing. Dia bagi kat orang ni niat ni untuk anak saya. Tapi dia masa serah tu memang dah niat benda tu adalah akikah ataupun korban. Maka si tukang sembelih tu salah niat. Adakah jadi? Jadi. Sebab niat telah berlaku. Sebab niat dalam bab korban dan akikah, dia tidak semestinya masa sembelih. Masa serah binatang pun niat kalau dah berlaku dah memadai. Tukang sembelih dah tak perlu niat. So, kalau berlaku pertemuan antara niat pemilik, tapi niat tu mesti kena wujud. Dalam surah ni niat tu tak ada. Surah ni dia kan bagi duit. Lepas tu dia wakil-wakil. Dia sendiri tak ada niat pihak diri dia. Kalau ada, kita akan pakailah dia punya niat. Kita tak kisahlah yang ni salah niat ke, macam mana ke. Itu tak mutabar. Jadi kena tengok yang kes yang berlaku tu macam mana perincian dia. So kaedah dia, kalau satu orang upah kita untuk buat korban, dia bagi satu jumlah duit, kita telah buat, tetapi korban tu tak jadi. Tak jadilah dengan sebab adalah tak cukup syarat ke apa benda. Adakah kita berhak memiliki duit tersebut? Tak berhak. Sebab ujrah, dia punya bayaran tu adalah untuk kerja khas. Kamu buat kerja khas, kamu dapat ujrah. So kalau kerja khas tu kita tak buat, adakah kita dapat ujrah? Tak dapat. So samalah juga kalau dalam surah ni, dia tidak apa? Tidak merealisasikan apa yang diminta. So dia dibayar kerananya, maka dia tidak boleh mengambil ujrah. Macam kita baca dalam bab haji badal. Haji badal untuk orang yang hidup, ma'dhur. Orang tu dia sakit, lumpuh. Dia boleh upah orang lain. Orang tu buatlah sampai habis dengan satu ujrah tertentu. Sama ada ijarah ataupun ju'alah. Dalam mazhab Syafi'i, bahkan jumhur mengatakan, kalau orang tu tiba-tiba sihat, dia boleh pergi sendiri, maka dia mesti pergi sendiri. Yang haji badal tadi tak kira. Tak kira. Okey, tak kira. Nampak tak dia punya masalah dia? Jadi maknanya orang itu telah diupah untuk menggugurkan haji ataupun umrah daripada si bulan. Sekarang ni pekerjaan dia tidak dapat menggugurkan. Sebab apa? Sebab tadi. Maka ujrah tu dia kena pulangkan balik ataupun tidak. Sebab dia tidak dapat merealisasikan kerja yang dia diupah kerana, iaitu menggugurkan. Maka dalam kitab kata, dia kena pulang balik ujrah. Ujrah fisil. Sebab pada ketika itu, haji tu jadi haji dia. Haji ajir, bukan haji muajir. Itu isu dia. Memang haji tak dapat apa langsung. Sebab dia punya kaedahnya, bila mustajir, tidak dapat intifak langsung daripada amal kita. So, kita tak berhak mendapat ujrah. Dari situlah dia beri kait-kait tu. Kalau dalam kitab fiqh kata, hati-hati imam. Imam tidak boleh melakukan akad ijarah atas menjadi imam. Betul tak? Anda tanya dulu kan? Benda tu ada tulis Muriah ke apa, Muriah Musashid. Tapi ada cahaya juga di lorong gelap. Cahaya tu maksudnya ada pandangan-pandangan lain. Nak bagi tahunya dia punya sebab dia. Kita nak bagi tahu tentang sebab dia. Dia hujahkan. Bila satu orang tu jadi imam, adakah dia memberi faedah kepada orang yang membayar dia? Kok mana pun dia kena semayang. Semayang memang dia kena buat. Sama ada semayang kat masjid ni, semayang tu memang semayang yang dia kena buat. Bukan, kalau tak bayar upah dia tak semayang. Dia semayang ni sebab semayang tu memang kena buat. Jadi faedah semayang tu kembali kepada diri dia sendiri. Apakah faedah yang dia
dia hulurkan kepada mustajirnya, maksudnya masjid contohnya. Tetapi Imam Ghazali mengatakan boleh. Sebab Imam Ghazali kata begini, memanglah imam tu dia boleh sembahyang kat mana-mana. Tapi kalau dia jadi imam satu tempat macam Ustaz Helmi, dia dah tak boleh sembahyang tempat lain. Betul tak? Tak boleh lah sembahyang tempat lain. Dan dia tak boleh sembahyang lewat. Dia kena pastikan datang awal sebab imam. Oh, tak imam boleh sembahyang lewat. Tak imam mungkin sembahyang awal juga. Maksudnya kat situ kan ada satu bentuk beban. Bila dia imam kan ada satu bentuk beban. Beban dalam bentuk dia kena ikat, pertama masa dia kena ikat tempat, masa dan tempat. Masa awal, tempat masjid yang itu. Dan imam maklumlah dia tak boleh cuti macam orang lain cuti. Dia takkanlah tidak mengasihani imam atas pengorbanan dilakukan. Kasihanilah imam. Nak petikai dia punya gaji tu. Dia nak bagi tahunya ada kaedah ni dalam ijarah. Sebab gaji kan dia kait dengan ijarah. Sebab tu lama ada cara lain. Kalau ijarah tak sah kita pakai ju'alah yang lebih ringan lagi. Wallahu alam. Kita sambung. Pukul apa? 11. Kita nak sambung pukul 11.30. 11.30. Ha? Okey. Lepas tu 11.30.